Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin habibina maulana qudwatina uswatina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kita muliakan saudara pengurusi majlis kita pada pagi ini yang baru saja memberikan ucapan aluan. Seterusnya yang kita kasihi Tuan Pengarah Muzium Negeri Terengganu yang sudi hadir bersama kita pada pagi ini, pimpinan daripada Yadim Terengganu, Updi, sekalian kaki tangan, hadirin hadirat, muslimin muslimat, tetamu Allah semua, kita ucapkan syukur banyak-banyak kepada Allah. Allah selalu beri izin kepada kita berada dalam majlis yang baik, insya-Allah, dan alhamdulillah pada pagi ini sekali lagi kita diizinkan Allah berada dalam majlis ilmu, mudah-mudahan diberkati, mudah-mudahan berhimpunnya kita ini rahmati. Semoga apa yang kita kerjakan ini sedikit sebanyak menjadi kebaikan untuk hidup kita dan insya-Allah menjadi saham akhirat yang menguntungkan kita pada hari kita akan bertemu dengan Allah di yaumul mahsyar nanti, insya-Allah. Sebelum saya menjawab soalan, kita sentuh sedikit tentang kerja itu adalah ibadah. Soalan hak ada dah ni ada lebih kurang 50 soalan. Soalan paling banyak saya pergi itu di sebuah bank 320 320 tak ada yang jawab. Di masa diberi 2 jam 100 lebih je boleh jawab. Kerja adalah ibadah. Kita dengar orang cakap amal ibadah. Tu orang beramal beribadat tu. Kerja ni sebenarnya itulah amal. Dari segi lughahnya, amal ini bahasa Arab, Melayu kerja. Sebab tu orang yang bekerja zakat dia panggil amil, fa'ilun, amilun. Tu. Cuma kalau panggil orang beramal, mana orang yang bekerja kerja-kerja akhirat. Maknanya kalau kata kerja itu adalah ibadah, kita nak kerja kita ni, ni kerja muzium tu, kerja ni, kerja jabat pendidikan tu, jabat macam-macam lah. Kerja tu dunia lah. Nak kita buat kerja nulis naik tu dunia. Makna kerja ibadah ini kita nak dunia tu jadi akhirat. Tu je, mudah je. Kita kerja dunia, cari piti, buat tanggung anak bini, nak buat bayar rumah, kereta. Tapi kita nak jadi akhirat. Maksud jadi akhirat, senang saja. Dunia ni orang nak benda. Dunia orang nak piti. Akhirat orang nak pahala. Maknanya biar kerja itu berpahala. Mudah je, pendek je. Tak payah ada ulah panjang-panjang. Kerja ibadah mana kerja kita biar ada pahala. Nak kerja Caltech ke, nak kerja Petronas ke, nak kerja muzium ke, nak kerja jaga stadium ke. Nak kerjamu biar dapat pahala. Kerja tu ibadah. Nampak? Sebab apa? Sebab dunia ni kita belanjanya pitih. Akhirat belanjanya pahala. Dunia kalau kita buat salah ke orang, mahkamah jatuh hukum kena bayar 50,000 samang denda. Contohnya kena bayar. Kita bayar dengan pitih. Akhirat kalau kita tidak dimaafkan, kita ada zalim ke orang, contoh dalam dunia. Bila bicara di hari kiamat tidak dimaafkan. Bila tak maaf kita kena bayar. Akhirat dah dia bayar dengan pitih, bayar dengan pahala. Jelas hidup dunia pitih, akhirat pahala. Rekah cerita. Jadi kita biar dapat dua dalam satu. Di dunia kita kerja benda, kerja muzium, bagi amde, bagi jabat, bagi admin dan sebagainya. Ada apa dah, boleh gaji, memang boleh gaji, tidak ada hari kerja. Tapi biar boleh dua. Gaji bulan-bulan dapat, pahala boleh juga. Jadi kalau faham gitu, semua orang reti belaka dah. Apa kerja itu ibadah. Syarat pertama, kerja itu halal. Baru jadi akhirat. Sebab apa? Inna Allah tayyib la yakbalu illa tayyiba. Allah Ta'ala itu yang baik. Tak terima yang tidak baik. Terima yang baik saja. Jadi kerja itu biar kerja itu biar integriti. Kerja itu biar halal. Kerja itu tidak dimurkai Allah. Kalau kerja barang salah, tak jadi ibadah. Minum arak niat minum air Zam-Zam tak jadi. Pada haji ni stout depan. Heineken, Tiger Beer niat Zam-Zam dah jadi. Dia barang haram. Jadi
zat kerja kita itu kena halal. Kerja pejabat, kerja ngajar sekolah, kerja benda yang halal, kerja pulih, kerja bomba. Nah, ni kerja pecah rumah. Niat awak umrah. Nah, tak jadi. Dia barang yang halal, kalau bercampur yang haram, dia menang yang haram. Idza jitama'al halal wal haram, faghulibal haram. Bila bercampur yang halal haram, dia menang haram. Nah, menang haram. Tak nak kehir kat mana pun. Nak, ambil air arak segelas, air mineral segelas, capur. Hukumnya haram. Nah, bahkan kalau sikit saja yang haram pun, banyak hak halal, banyak hak bersih, menang hak haram juga. Begitu, sebab tu najis sikit je. Nak, hukumnya najis dah air, tak dapat ada kalau. Nah, air arak setitik, air zam-zam sebotol. Ubuh, najis habis. Nah, kalau bak makan, tak boleh makan. Nah, bubur seperiuk, sekatang. Tai ayam sesudu. Gaul, dah boleh makan. Dah kalau tai ayam seperiuk, bubur sesudu. Faham lagi? Itu kaedah. Batu pada bukan mana kita sekadar cakap kerja itu ibadah, kerja itu ibadah, tengok syarat yang ulama letak. Kena syarat apa? Munjawatan pengarah ke CEO ke halal jadi akhirat. Syarat itu betul. Mana kerjamu, zat kerja itu ada benda yang tidak haram. Nah, jadi alhamdulillah kita kerja museum memang kerja yang halal. Bukan kerja nipu dan sebagainya. Yang kedua, nak jadi ibadah itu dia dengan niat. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Nah, apa tujuan hidup kita ni? Tujuan kita ni, kerja ni apa tujuan? Nah, kerana Allah. Nah, biar kerana Allah. Nah, nombor 2 tu mencari nafkah. Nah, untuk anak isteri. Nah, kemudian yang ketiga mencari yang halal itu sebagai satu tuntutan atas sekalian orang Islam. Biar ada benda lagu tu. Nah, ulama mensyaratkan orang tu menjaga kewajipan baru jadi ibadah. Ni sembahyang tau, kerja ibadah. Nah, dalam tu dia taat pada perintah Allah di tempat bekerja. Nah, kalau orang bahang dia pitih orang duduk kocek dia, tak jadi ibadah. Nah, kerja benda jadi ibadah. Kerja benda niat ikhlas ni, kerja penari tiang. Tiadung tak tahu lah. Belah-belah luar ada lah. Kita duduk dalam tu congor menyai dia 3 orang, dia ada tiang se. Kita ingat beruk duduk orang tu pergi. Dia duduk musim ikut tiang tu. Dah kalau penari tiang ni bukan kena. Nah, jarang ada kelak penari tiang bakal sekung. Nah, bakal 2 keping tu lah. Nah, purung 2 tis semua sekeping bubur. Nah, itu tak jadi ibadah dah, haram dah. Jadi kena faham baik. Nah, mana ramai netizen ibadah kerja. Aku nak pergi surga pun kerja ibadah. Dia sendiri jadi mustahik. Dia sendiri istihad, dia keluar, dia sendiri fatwa. Nah, punah ranah habis. Nah, dia kena ikut garis panduan. Nah, kita tak ada hak nak buat garis panduan fiqh dan sebagainya syariat. Kita kena taat ulama. Tak tahu nak reka sendiri. Nah, ulama pun tak ada hak nak reka garis panduan tentang jalan raya. Ni ikut je biji. Nah, tok guru mana pun maknanya kalau dia pecah rumah dia pecah baik, dia panggil tok guru lain baiki. Dia kena panggil tukang baik. Nah, dia ada autoriti masing-masing. Nah, dalam bab hukum akal jangan mana-mana kita nak ikut kau. Dan boleh dah orang kata haram belaka ni. Haram ni. Pak mazhab dia kata ada kata boleh. Ulama mana dak kawan aku. Kawan aku tu boleh. Dak kawanmu ulama mana? Dak ulama ai pasal modek. Ini masalah. Nak kawan dia boleh fatwa haru. Hak ulama tu boleh tinggal tepi. Ini pasal apa? Mentaliti. Tak mental tak berapa teliti jadi mentaliti. Nah. Jadi kena faham kerja itu ibadah. Kerja ibadah bukan makna kerja itu pakai serban. Nampak? Nah, sebab Allah salah faham dia beri tanggapan pakaian. Kerja itu adalah ibadah. Tu baru kerja. Ibadah apa? Pakai piyah ke kerja? Hei. Ni spoiler. Kereta tak ada spoiler apa kau lupa? Apa? Dia nak ada enjin, nak ada tayar, nak ada steering. Dia Islam, iman, Islam, ihsan. 3 perkara. Nah, lain aksesori. Ni aksesori je. Bukan janggut panjang masuk surga.
Nah, kalau janggut panjang masuk surga, aku masuk dulu baru Ustaz Somad. Nah. Somadnya ni janggut dia. Nah, ni aksesori dia kena faham baik. Nah. Walaupun dia pakai baju kok, dia pakai blazer, dia pakai kemeja, dia pakai slack. Nah, itu bukan ukuran. Nah, itu keterampilan saja. Nah, kerja kita kerana Allah, kerja kita halal, cari rezeki, bagi pada anak bini. Nah, biar ada. Dan kemudian di kerja kita pula itu integriti. Integriti ni ayat baru. Nah, kita ambil sifat Nabi amanah. Nampak? Bukan parti amanah, amanah. Tak kira orang mana-mana pun kena amanah. Nah, amanah ni masalah. Apa masalah dia? Masalah amanah ini senang sebut, payah nak amal. Nah, semua orang boleh sebut amanah. Eja mudah alik mengalik nung temerbutoh. Jadi amanah. Nak amal payah. Nah, macam orang belajar. Kalau kita belajar fiqh payah. Sulit dia. Bak air aja kita tebal ni jilid dia. Bak air bila masuk bak haji kau pening. Nah, rohok pandangan ulama khilaf gini khilaf gitu, kau azhar, kau wadih, kau rajih, kau marjuh, pening paling mengaji. Kau nak amal mudah je. Nah, kalau nak buduk senang je. Nah, tapi kalau kita ngaji tasawuf, kita nipih-nipih je. Nah, nak amal payah. Nah, tasawuf kata janganlah kamu kasih kepada dunia. Kita bohong dobik. Angguklah ke. Nah, dah boleh nak boleh ke tak kasih pada dunia, mati dulu kita. Faham tak lagi? Rohoknya nak amal. Nah, itu begitulah. Jadi biarlah kita faham betul-betul kita datang ni cari rezeki. Bila rezeki kerana Allah. Allah suruh talabul halal faridah ala kulli muslimin. Cari yang halal. Itu satu keparduan atas kita semua orang Islam. Dan patut dapat yang halal untuk apa? Lakukan pula yang wajib. Kalau nafkah, wajib tunai nafkah. Wajib beri nafkah. Ada setengah suami, dia kira tak payah beri dah nafkah isteri dia. Sebab isteri dia makan gaji dah. Mazhab mananya ikut dah tahu. Dah. Jadi ikut say sekali. Nah, berapa daya dah? Bini saya kerja dah. Ui apa lagi? Dah abang dah ui saya duit bulan-bulan. Ui apa lagi? Mu kerja dah kan? 4,000 lebih sebulan kan gaji? Tak wajib dah. Oh gitu pula. Laki bini bodoh. Nah, nak kan? Nah, laki pun tak tahu kala, bini pun tak ngaji. Bodoh ngajar tengok drama. Nah, kena tipu di laki dia. Nah, ini masalah salah faham. Nah, sebab tu tanpa ilmu kadang-kadang amal kita jadi rosak habis. Wa kullu man bi ilmi ya'malu a'maluhu mardudah la tuqbal. Nah, orang yang beramal tapi tidak ada dasar pengetahuan, biasanya rosak. Bila rosak, ditolak. Bila ditolak maksudnya tidak diterima. Nah, mana-mana pun kena ada ilmu supaya jadilah kerja kita ini sungguh ibadah. Jadi kerja kita ini memang diredai oleh Allah. Nah, jaga kita punya kepribadian di tempat kerja. Supaya jadi keredaan Allah itu sesuai dengan dikatakan ibadah tempat kita beramal bekerja. Nah, jaga molek. Dia duduk pak kerja ni, dia macam atas gerai kat duduk. Macam duduk kedai kopi pak kerja. Nah, kita duduk rumah seorang. Nah, apa kita pergi minum air kedai? Pasal minum air kedai ada saing. Minum air. Baik. Panggil dalah seorang lagi, 3 orang. Baru sedap sembang. Nah, kalau seorang tak best. Jangan minum air rumah. Macam orang bodoh minum air. Nah, tapi bila sampai kedai kopi, kenapa? Kerana ada tempat bual. Faham tak ni? Mu kata gini, aku kata gini. Tu. Maka begitulah pejabat. Pejabat ni jarang ada bilik seorang. Ni kat ni seorang, kat ni seorang, kat ni seorang. Sama macam kedai kopi. Tu kena jaga baik. Kedai kopi mu duduk tengah jam, jabat pukul 8 balik kopak. Nah, kena nyi masalah makcik bawang, popek, kerja ibadah, kita boleh pedoh dah duduk. Nah, tak jadi kerja ibadah, duduk mengepak pagi petang, kerja kita jadi berjadah. Nah, sekali balik 2 waktu boleh. Nah, esok kali mari kerja 4 waktu boleh dosa. Nah, biar clear molek. Nah, dan tunaikanlah segala apa yang diminta daripada kita, daripada pihak tasyri', daripada pihak syariat. Kita kena jaga biar kita tunai belaka. Bukan semata-mata kerja ibadah tu pergi saja ranggok jadi ibadah, sampai ke balik kita
dan sampai kepada penggunaan pembelanjaan gaji kita tadi, biar betul. Kerana dalam hadis kata antara soalan yang akan ditanya an malihi min aina iktasabah wa fima anfaqah. Tuhan akan tanya dari itu gajimu itu bukan pengaruh itu. Ha tak? 10,000 bulan. Ha betul tak? Ha betul. Dan mu belanja benda. Ha, kita belanja benda yang haram balik awal. Neh? Ha jadi kena jaga A sampai ke Z. Bila A sampai ke Z kita jaga, alhamdulillah jadi ibadah. Bila ibadah dia akan dibayar. Siapa bayar? Allah bayar. Nah, orang lain dapat pahala berzikir, bertasbih, kita dapat pahala bekerja. Dan ada pahala-pahala yang kita tak tahu. Dalam bekerja itu rupanya kadang-kadang fardu kifayah, memberi kebaikan maslahat kepada orang lain. Kita dibayar. Tahu tak tahu dia akhir lagi. Lah, ada lagi bayar. Ya, bukan mu kerja tu hari ni. Dah betul dah. Dan ni dengan sebab mu kerja ni orang jadi senang, dengan sebab kerja ni orang jadi mudah, dengan sebab kerja ni orang tertolak mudarat dan sebagainya. Dan alhamdulillah kalau kita faham, biarlah kerja kita ni sekurang-kurang jadi ibadah. Tak jadi ibadah yang top 10 pun tak apa, ibadah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tengok soalan. Hutang yang dibuat melalui bank, betulkah kalau kita mati dosa hutang tidak dikira seperti kita berhutang dengan orang lain? Soalan pertama, kalau kita berhutang dengan bank kita mati, bukan bank mati, bank tak mati. Nah, kita mati. Nah, hutang tak habis bayar. Adakah sama macam tak sama dengan hutang dengan orang lain? Dia begini, kaedahnya bila berhutang dia tak akan sama. Cara berhutang itulah yang menyebabkan kita ini buat betul atau perkara itu salah. Nah, kalau berhutang tu kira sistem macam yang sistem yang salah, sistem riba. Nah, kita berhutang tujuan ni nak ambil keuntungan daripada berhutang ke orang. Nah, itu riba. Riba ni bukan roba alik. Riba itu adalah penindasan yang ada di sebalik roba alik itu. Nah, jadi kalau kita mati kita kena bayar tak kalau hutang orang? Kena bayar. Harta kita ni dihabisi. Kita harta tinggal 10,000. Hutang orang 11. Wajib ke habis harta. Nah, jangan main-main hutang. Hutang ni kalau mati syahid ampun belaka dosa. Zaman dia ikat porong itu pagi petang ikat porong. Tak. Zaman dia minum arak itu di bar kelak malam. Habis tu ampun belaka. Apa? Mati syahid. Tak kira mu syahid perang Badar ke, syahid perang di Syria ke, tak kira. Bila syahid ampun segala dosa. Tapi kalau hak kait dengan orang, tak. Hutang. Contoh hutang. Dia mati syahid, mati syahid lah pergi perang di Syria apa ni. Kedai Pak Mak minum air 2 ya itu hutang tak lepas. Hak tu dibicarakan di akhirat walaupun mati syahid. Maknanya dia dapat syurga. Maksudnya bukan dia masuk neraka. Dia dapat syurga. Tapi sebelum dia masuk syurga kerana syahidnya itu, dia akan ditanya dulu tentang hutangnya kedai Pak Mak 2 ya itu. Tak lepas. Itu maksudnya. Jadi kalau kita dengan bank, tengok terma. Bank yang ada kebanyakan kita berhutang, kena bayar tak kalau mati? Tengok terma bank, ada gawai bank sini. Takut saya nak khabar, takut lain-lain, terma dia lain. Term dia kan. Ada pinjaman, tak bayar-bayar. Ada pinjaman, waris bayar. Dia lain-lain. EPF hukum lain, bank hukum lain, loan lain. Jadi kalau ada tak bayar-bayar, alhamdulillah. Mati tak payah bayar bank kata. Yang dengan manusia ini kena bayar. Kalau bank tak bayar-bayar kebanyakan. Tapi kalau manusia payah bayar. Payah tu maknanya kena guna BT. Payah nak beli kabel bayar. Soalan seterusnya. Orang beri nasihat kepada orang lain. Ibarat dia sempurna segala hal. Tapi dia sendiri tak buat. Seperti mana nasihat kepada orang lain. Sembang dia macam ting kosong. Ni nak marah dah ni. Dia kata gua ni hukum orang yang nasihat ke orang. Tapi dia tak betul pun. Dia nasihat ke orang. Jadi sembang ting kosong. Dia kalau nasihat ke orang, dia tak buat, itu bukan ting kosong. Ting kosong bak lain. Ting kosong ni orang yang tak ada ilmu bercakap macam ada ilmu. Itu ting kosong. Sembang bak enjin jet, sembang bak maknanya masalah kapal Boeing ke McDonnell Douglas dan sebagainya. Jet, Boeing, semula.
Kata kerja dia. Pilot ni engineer mah dok yang kerja tu bank biskut. Faham? Tapi dia punya sembang tu lebih tu bangun tank kosong. Faham? Atau jenis gini tank kosong ni. Kalau orang cerita apa dia ada benda tu. Nah, kalau orang cerita hak cicing abang ni cicing dia 1,500 mata. Hak ni 800. Oh saya dia kau hilang setir tu beli dia 40,000 je. Nah, dia tu bagi tank kosong kau. Nah, tapi kalau dia suruh orang buat baik, dia suruh orang buat benda baik, dia tak buat, itu bukan tank kosong. Nampak? Dia kaedah berdakwah ini tidak syarat kita baik. Kalau syarat kita baik baru boleh berdakwah, kalau syarat kita tidak buat dosa baru boleh berdakwah, tak ada orang boleh berdakwah tang ke bumi melainkan para nabi saja. Kerana para nabi saja maksum. Tang, kita maksum. Nah, maksum si apik sambal. Dah. Nah, tidak syarat kita baik, tak syarat kita buat. Dia dah semayang, dia suruh orang semayang, dapat pahala dia. Asal dia orang beriman dapat pahala. Apa? Pahala amal ma'ruf. Tapi dia melupakan dirinya sendiri, dia berdosa. Kita suruh orang semayang duha yang sunat, kita tak solat duha, dapat pahala. Bila dia semayang, pahala duha tu kita dapat juga, dia dapat juga. Dah kita tak dapat. Tak dapat apa? Tak dapat pahala duha. Apa? Dah kita tak buat. Tapi tidaklah sampai kena azab. Nah, yang kita bimbang, kita suruh orang buat yang wajib, kita tinggalkan yang wajib. Kita dapat pahala yang suruh orang buat yang wajib, tapi kita tinggalkan yang wajib. Pahala itu ditimbang kanan dan kiri. Kalau berat belah baik, alhamdulillah masuk surga. Kalau berat belah yang tak boleh, go to hell. Nah, di akhirat dua, tak ada macam kanung, macam atas dunia, bang. Akhirat fariqum fil jannah wa fariqum fis sa'ir. Sekumpulan ke kanan syurga, sekumpulan ke kiri. Mana? Dalam api neraka. Dua saja jalan. Tapi kalau atas dunia banyak jalan. Orang kata ada roadblock depan kat sekolah depan, tak bila kita bahang kot ni. Lorong siakat mbok tu. Faham tak? Boleh tembok mo. Akhirat lah boleh tembok. Dua ya, kalau tak masuk surga gitu ni. Balik semula losong. Tak, belum apa. Kena faham baik. Jadi nasihatlah kalau kita berdosa sekalipun nasihat orang mau. Cuma dia menjadi orang jadi cuak. Dia tak pakai rawat duduk suruh orang mau jadi orang jadi lugar. Tapi nisbah prinsipnya kata ulama dia tetap dapat pahala. Dia suruh orang buat baik. Dia tak buat, dia suruh orang dapat pahala. Syarat dia orang beriman. Tiap orang beriman disuruh buat baik, dia dapat pahala. Nampak? Cuma bila kita jangan suruh saja, kita kena buat kata. Soalan seterusnya. Kalau sedekah golongan mana paling afdal didulukan? Sebut dalam hadis-hadis kalau yang afdal sekali sedekah anak beranak. Kita ada anak dara seorang susah, kita sedekah ke dia afdal pada orang lain. Seorang orang minta sedekah pasal cabang, seorang kita sedekah kepada keluarga kita, tapi bukan anak pada sedekah, kita wajib tanggung nafkah. Anak keluarga yang kita tidak wajib tanggung nafkah, kena faham baik. Ipar kita, birah kita ada seorang miskin, kita sedekah ke dia, afdal daripada orang lain. Jadi sedekah yang paling afdal anak beranak. Faham? Tapi bukan yang wajib nafkah. Kalau bini kita kalau ada angin sedekah, kita wajib tanggung dia. Dia ada sedekah orang baik, sedekah bini aku. Dia main lagu tu, pak mati. Itu salah tu, faham? Maksudnya anak beranak, kerabat kita. Kerabat-kerabat ni bukan keluarga dia saja. Kita salah faham lah orang Melayu ni. Pasal kita guna kerabat, anak beranak raja saja. Kerabat ni bahasa Arab. Bahasa Arab qarabah. Qarabah mana keluarga yang dekat. Bukanlah bau-bau bacang. Anak saudara, sepupu, dua pupu, anak sepupu, pak sepupu itu keluarga qarabah dia panggil. Cuma bahasa Terengganu kerabat. Kerabat tu dua, kerabat qarabah ni sekerabat dia TMB, tu kerabat kau. Tu naik tiang api. Itu bukan anak beranak. Itu yang paling afdal.
Dan hak ni lah yang Nabi pesan ni, yang semua kita lupa. Nah, kita tengok dalam diri kita, kita duk belanja banyak orang, duk minum air, makan, kawan-kawan kan anak-anak kita. Betul tak? Kawan-kawan. Nah, anak-anak kita lupa. Nah, bila ada susah tolong, kita tolong kawan kita dulu. Tidak tolong adik kita. Betul tak? Ini masalah, kena betul mula. Kita senang kerja sana, kerja museum Terengganu. Apa kan? 5,000 hari ni sebulan. Alhamdulillah dah. 5,000 ni kalau duduk Terengganu orang senang lah bagi. Faham? Jangan duduk Damansara. Dah. Jangan duduk Seri Hartemah KL. Nah, duduk KL 15,000 sebulan, malam bini buat kaipak ke malam. Buat kaipak. Atau Kedah bagi. Nah, itu Kuala Lumpur, KL Lumpur, benda tak cukup sama. Nah, 5,000 ke tuan ini orang senang dah. Tetapi senang dia 5,000 sebulan kerja museum Terengganu, adik dia susah duduk di Ulu Marang dari Tupang dia. Nampak? Ini orang jahat. Atau orang tasawuf dia panggil orang jahat. Dalam tasawuf, orang senang, yang adik-beradik dia tak ditupang, orang jahat. Kalau kita orang jahat lagi tau. Muhasabah diri. Hasibu anfusakum. Nah, jatuh hukum diri kita dulu. Kita dapat gaji 5,000, adik kita duduk di Ulu, di Batangan. Duduk Batangan orang susah. Kerja pun ikut bank itu boleh 500, 700, 800. Apa salahnya kita ambil 200, ya pak, bank keting masuk kali 200. Kita 5,000, tinggal apa? 4,800. Betul tak? Benda ni kena buat. Sebelum kita mati, betul molek. Tengok adik-beradik pok darah susah, kacau ke dia? Kita jadi kau senang. Jenis senang boleh tupang. Jadi sedekah, kalau kita banyak, sedekah katalah. Anak-beranak pun sedekah kalau kita sedekah. Kalau jenis modal setikang, dulu kan anak-beranak. Tapi bukan anak-beranak sama. Sampai ke mati. Tak, nak bayar, sebab tanya afdal. Afdal ni isim tafdil, mana lebih? Kalau nak lebih, anak-beranak. Tapi kenapa? Kerana Nabi pesan itu, kerana hak itulah yang kita lupakan. Kita banyak naik kereta kita, sayang kita ke adik-adik kita? Sayang kita. Betul tak? Adik-adik kita kurang naik kereta kita. Hak pinjam duit kita, adik-adik kita ke banyak kawan-kawan. Betul tak? Jangan lupa adik-beradik, jangan lupa pok dara buaya kita. Kita senang, pok dara kita pun orang susah. Kita senang, mak dara kita nak ada ulu takir. Betul tak? Ada buat atau kuih pasar. Biar dia boleh tupang kita. Allah Rabbi. Soalan seterusnya. Pergi solat jemaah waktu asar, adakah kira mencuri masa waktu kerja kerana solat jemaah mengambil masa yang agak lama? Baik. Dia ni pergi sembahyang asar berjemaah, adakah kira curi tulang atau curi waktu bekerja? Dia tengok keadaan. Dia dalam bab menunaikan yang wajib, tidak ada jabatan majikan boleh halang. Cuma konsep pelaksanaan itu ditentukan oleh pihak majikan. Mana tidak ada jabatan atau kementerian boleh larang sembahyang wajib, tak boleh. Cuma dia boleh mengatur. Contoh majikan kata kita buat sembahyang wajib bergilir. Ada saf yang akan buat pukul 1.30, ada tim yang akan buat pukul 2.30, itu dibolehkan. Faham? Tapi kalau sembahyang sunat, nak ambil masa pejabat, dia bergantung pada arahan dan larangan. Dia ada arahan dan larangan, dia panggil hitam putih. Contoh solat duha contohnya. Jabatan keluarkan arahan, mana-mana staf yang beragama Islam digalakkan ambil masa 15 minit sehari pada pukul 9 pagi untuk tunaikan solat sunat duha. Itu ada perintah. Maka tak ada masalah kalau gitu. Ada jabatan lalu ditulis kalau dilarang sembahyang duha dalam waktu bekerja, maka tak boleh sembahyang. Boleh. Yang sunat boleh halang. Kerana masa digunakan untuk bekerja. Faham lagi? Kalau jabat macam kita ni, ada tak suruh museum ni? Tak ada suruh. Ada tak larang? Tak ada larang. Yarji'u ilal urfi. Kaedah dia tak ada suruh, tak ada larang, balik kepada uruf. Uruf ni kebiasaan, adat kata. Kebiasaannya boh jabat ni majikan dan sebagai supervisor, dia larang tak, dia marah tak kalau kita pergi sembahyang 15 minit. Tak. Maka hukumnya harus.
Yang sebenarnya patutnya tasamuh berlebih kurang. Beri masa untuk sedikit duha atau beri masa untuk solat zuhur, tapi salah guna masa itu terjadi. Nah, beri masa duha patut 9 sampai 9 suku. 11 suku orang masuk. Duha ni 9 sampai 11 suku. Nah, ini masalah. Nah, kalau kita senang. Nah, jabat tu toki kita punya, ayah kita manager, bini kita pengarah tu lain. Nah, kena faham baik-baik. Jadi kalau bab solat fardu berjemaah, hukumnya boleh. Jabatan-jabatan patut beri ruang dan bincangkan cara mana kalau jenis penggunaan tenaga kerja yang penting. Contoh, operator dan sebagainya. Nah, buat peraturan. Soalan seterusnya. Apakah hukum cah telefon guna elektrik pejabat? Kata dah. Dia kau nak mampu tu. Jadi sekarang ni penggunaan telefon. Telefon ni bateri dia bukan bateri mana pakai beli jolok kita beli DIY. Dah bateri bulat AA, triple A. Bateri jenis rechargeable. Cah kena cah. Bila kena cah digunakan banyakkannya elektrik lah. Jadi tak ramai orang gunakan maknanya kuasa bank. Power bank je lah kuasa bank. Maknanya ramai orang gunakan jenis direct charge. Maknanya menggunakan plug, switch. Maka kalau kata pejabat kata di sini tidak benarkan charge telefon. Kalau nak charge kena balik di rumah. Jadi huru-hara habis pejabat. Habis. Dia balik-balik je lah. Mampu lah. Akhirnya dia salah guna. Dah balik charge tak lain. Charge dia lain. Dah, mari gaya dah rok cetor dah rok. Faham lagi? Jadi bab tu dalam apa saja tindakan dia kena ada bab tasamuh berlebih kurang. Bab kalau kita nak detail tu ada termakan terlebih masa, terkurang masa, terguna dakwah dan sebagainya, terguna internet untuk peribadi banyak kalau ramai masuk neraka nyanyi. Faham lagi? Jadi haram lah ni haram habis masuk neraka. Nampak? Malaikat seorang tak masuk neraka. Nyanyi. Jadi berlebih kurang. Tapi jangan buat pandai-pandai bermudah-mudah dengan harta orang. Memang dari kerja jabat, habis makan jabat. Tidak apa buh belak je. Tapi kita jangan bawa benda lain. Habis anak-anak bagi cas jabat juga. Faham lagi? Jenis cerdik punya pasal. Tu jenis nak kaya dia. Ada orang lagu tu. Ada. Bawa habis benda jabat balik ke rumah dia. Semua ada rumah awak guna untuk pejabat, nak cas di pejabat. Ada kan. Macam dia tak boleh gaji bulan-bulan. Hak jenis rumah, hak jenis mandi sejik dia. Bilik mandi dia ada. Buat kat 7,000 itu dengan mozaik dengan apa? Mandi sejik. Apa? Bukan sedap mandi sejik. Dia ayah bayar bil. Lagi. Ada kan? Mandi surat, duit surat tu orang yang bayar. Dia mandi surat. Ni ada. Ni tas jalan kan ke tualang. Pagi-pagi buri hidup sini. Tengok. Rela mandi sejik apa? Nak untung pitih. Bayaran bil dan sebagainya. Ini perangai yang tidak baik. Apakah hukum bacaan dalam solat dengan yang kuat? Hukumnya sunat baca kuat kalau imam. Kalau makmum baca perlahan. Perlahan terhadap mana? Volume kita baca bacaan dalam sembahyang ialah ada 5 volume. Volume ni kadar besar kecil suara, volume. Yang pertama ialah yang harus yang afdal, yang pertama volume afdal, iaitu kita baca untuk dengar di telinga saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Dengar di telinga je. Bacaan wajib, bacaan sunat. Bacaan wajib dia panggil rukun qauli. Takbir, Fatihah, tahiyat, akhir, selawat, salam, 5 perkara. Hak ni kalau perlahan al-afdal. Kalau imam ada tempat dia kuat seperti Fatihah dan surah. Itu volume yang pertama. Volume yang kedua harus mana? Dengar orang kanan, orang kiri. Dalam kitab fiqh kata orang kedua dapat dengar. Itu harus yajuzu. Duk belah kanan dengar, duk belah kiri dengar. Kita orang belah kita baca kita dengar. Harus. Itu volume kedua. Volume ketiga kepung nombor 3 makruh.
Makruh ni orang ketiga dengar. Kita orang pertama pembaca, orang kedua kanan kiri, orang ketiga dengar Bismillahirrahmanirrahim. Kan agak surah sejid lagi ni. Makruh bacaan ni. Faham? Tapi sah lah ketiga-tiga ni, nah. Yang keempat, boleh yang keempat haram. Mana habis sutis sejid kacau ala habis. Malik yaumiddin. Tu imam. Tu imam apa kejut tu imam? Faham? Itu haram. Itu darar, itu mudarat. Haram. Faham? Yang kelima, volumenya tutup, ketak. Tak ada suara tu. Faham lagi? Itu tidak sah semayang. Ini pun ramai. Ramai ni. Apa dah? Macam aku nyak belacang. Nah. Dak keluar suara. Dak keluar suara tidak sah. Dah kalau semayang 40 tahun dah, dah sah. Siapa suruh muda ngaji? Tak? Nak ngaji ni bukan kena pergi Mesir. Bukan kena pergi Jordan. Yarmouk. Bukan kena pergi siapa Syria mengaji. Nah, ngaji bira rumah kabodokan kena berbunyi. Nah, itu kena faham baik-baik. Jadi ramanya dua, pertama bising ganggu orang. Itu makruh. Yang kedua, tidak sah semayang. Nah, mulut je gerak. Tak sah. Dia rukun kauli, kena faham. Apa makna kauli? Al-labzu minas saut, lapas yang mengeluarkan suara. Nah, dah mana suara? Dia tu dalam hati baca. Boleh baca dalam hati semayang? Boleh. Mazhab mana? Mazhab Abul Arifin. Ayah Ping. Nah. Apakah hukum kita sekat rezeki orang lain? Sekat rezeki orang lain ya. Dia sebenarnya tak boleh siapa sekat. Kalau Allah nak beri, dapat ke kita juga. Faham lagi? Kalau Allah tak mau beri, muajah kabel mana pun tak boleh. YB mana esko pun tak boleh. Itu dari segi akidah. Pegangan kita. Cuma soalan ni bukan akidah. Ini syariat. Faham lagi? Maknanya kita nak blok orang, nak petai keting orang. Ini sudah jadi lumrah dalam kehidupan kita. Daripada dalam jabat, macam-macam hal. Nah, pengarah 2 tahun lagi nak berhenti. Pasal kuda lah ni. Bukan museum lah. Bukan museum. Nah, hak bawah-bawah tu pasal kuda dah tu. Faham lagi? Bukan jabat ni, jabat lain. Nah, pasal kuda dah kalau pengarah nak berhenti. Nah, ni nak buat tali air nak lalu lagi. Dia pasal dah kuda nak naik lagi. Faham? Kabel kau tu, kabel kau ni, kabel kau tu, itu penyakit dia. Nah, tak apalah kalau dia angkat, dia lantik, kena dengan sesuai yang aturan ni. Tapi dia ni perempuan orang. Kalau general nak bersara. Kat kita tengok lieutenant tak sibuk, tak layak tu. Brigadier general. Brigadier general, major general sibuk ni. Nak atur lagi. Faham? Faham tak? YB sakit tenak. Tengok. Atur dah kat belakang YB sakit tenak, nyetang bini ni songcoh pada YB. Dah umpamanya lah, balah gua ni tau. Dah. Mungkin 50-50. Dah. Hak sayang dia menangis. Hak nak naik cepat dia. Jadah ke belakang. Ini masalah. Perabah ni dalam sekolah pun berlaku. Nak jadi guru. Nak jadi guru. Ada orang mari kita suruh main ajak. Nak suruh dia jadi, kawan itu tak jadi. Tegamuk ke dia? Ada pada tamak kata benda dia jadi tegamuk belakang. Jangan gitu. Kedai jenis kedai-kedai gitu juga kena kita faham baik. Hak pegangan kita betul. Dan rezeki kita tak ada orang boleh sekat. Pegang gitu. Hak tu yang kemah. Dan kalau rezeki orang tak ada orang boleh cokeh. Itu syariatnya jangan kita nak blok orang, nak patah keti orang, jangan kita nak kerak orang. Faham tak? Walaupun janjiannya Allah tak akan beri kamu, tapi perbuatan itu haram. Kedai cara kedai balah mu. Rezeki ni sama. Kerana rezeki itu duit. Duit ni apa? Gagah kan? Dia atur ramai.
Orang putih panggil ghost, kita panggil atu. Biasanya syaitan lah. Daripada kalangan jin. Kalau jenis manusia itu lain. Syaitan daripada kalangan jin ni lah orang duk panggil atu. Duduk congok, duduk atas gari kat highway kan. Oh, mata merah jalan besar gitu. Itu syaitan. Kita panggil atu. Cuma dari negara tu dia buat atu macam-macam lah. Atu kubur, atu kopek, macam-macam je buat nama. Atu orang paling, kalau orang bela ni dia bela dia. Dia bela orang kan bela atu. Kalau kata, orang bela atu. Maknanya dia berkawan dengan syaitan. Kalau orang bela anak, orang panggil orang bela. Orang bela anak. Orang kata gitu. Kalau orang bela, orang ada pelihara atu syaitan. Bila dia nak mati, payah. Tinggal kulit dengan tulang, daging tak ada dah. Tapi mulut gagah. Wah. Kaya dia kau terberak cucu. Kejut takut. Kuat. Apa yang gagah? Atu dalam tubuh dia. Betul tak? Atu. Panggil Cik Bomo, panggil Darul Syifa, panggil Ustaz pandai buang. Petang. KO. Dagak dah. Habis umur dah. Dia jadi dagak. Apa? Atu tu sudah keluar daripada badan dia. Maka atu yang paling gagah sekali namanya atu duit. Atu duit. Macam hak tadilah hak bela hak saka ni bila atu dak buang, dia gagah. Buang atu dari tubuh, dagak lalu. Buang pagi, tang KO. Meninggal dunia. Kita gitu kau. Piti masuk dalam kacek gagah lalu. Tak ada piti gagah. Faham lagi? Tu atu ngosek. Betul tak? Tengok kalau 23 bulan, gaji tak dia hilang. Gaji 2 hari, 25. Tengok staf muka. Macam jepuk muka. Tahu tak? Tengok orang jalan ni tak jalan. Sampai kereta break je. Slow ni tak. Pataju lah sikit tak? Ada piti. Bukan tak ada. Umar baru 29. Umar baru 33. Ada piti ada naria. Naria orang nak cakap banyak. Kalau duduk kedan nyanda gitu. Tengok naria. Kita tengok orang baru ambil piti. KWSP. Puluh ribu belaka dah kocek. Aduh. Tu piti. Piti. Kerana piti ni kita pakai testing. Kerana dia atu sekali. Atu paling dajar kali piti. Balah dia berkata, anak cekik kau ayah ni, bajelai ayah. No arezek. Dah. Ada kena jajan, ada pereboh-pereboh orang. Rezeki tak dapat ke orang. Rezeki kita tak dapat ke orang, rezeki orang tak dapat ke kita. Nampak? Rezeki ni maksum, sudah dibahagikan. Nampak? Dia lagu tu. Cuma perbuatan kita itu. Sebenarnya bukan kita dapat rezeki orang. Kita buat jahat lagu tu. Tapi kita Allah bagi pada hari itu. Mulai sekarang, kita dapat ar-rizku al-mahrum. Rezeki yang diharamkan. Kita sudah dapat rezeki haram. Soalan seterusnya. Apa baca kelebihan surah, baca surah Al-Kahfi ayat 110 dan ayat 110. Baca lepas subuh. Dia kaedah ayat Quran atau surah. Satu, mana-mana surah, mana-mana ayat yang sebut dalam hadis. Nabi membacanya pada waktu sekian. Atau Nabi kata, bacalah ini pada waktu ini. Kita ikut yang dalam hadis, afdal. Itu yang paling afdal. Yang kedua, mana-mana surah, mana-mana ayat yang tidak ada sebut Nabi membacanya. Tidak ada sebut Nabi kata, bacalah pada waktu ini. Maka kita bebas nak baca bila-bila masa juga pun. Tapi yang paling afdal, yang Nabi sebut. Sebab tu bacaan yang paling afdal, malam Jumaat dan siang hari Jumaat. Dengan ittifaq ulama' surah Al-Kahfi. Kerana hadisnya kuat. Dah baca Yasin, hadisnya dhaif, hadisnya lemah. Tapi tak ada masalah. Cuma nak segi kekuatan surah Al-Kahfi. Semua ayat Allah daripada huruf B sampai huruf Sin. Di Quran ni B sampai Sin. Kita mula bismillah B dulu. Belakang kali minal jinnati wan nas. Nampak? Sin huruf belakang kali. Jadi semua tu afdal belaka sebenarnya.
Semuanya berpahala. Mana-mana tu dalam Quran tu, daripada bismillah depan sampai An-Nas, kalau membaca sehuruf, dapat 10 pahala. Nabi kata, man qara'a harfan min kitabillah falahul hasanah. Barang siapa baca sehuruf daripada Quran, tak kira surah mana pun, dapat 1 pahala. Al-hasanah bi amsali bi asyri amsaliha. 1 pahala bi asyri dengan 10. Amsal maknanya 10 ganda. Sehuruf 10 ganda. Bang, dia malah banyak kerja nun. Sadaqallahul azim. Faham? 10 pahala. Nah, jadi kalau Al-Kahfi sebut pula siapa yang baca surah Al-Kahfi, kalau baca saja Al-Kahfi. Nah, daripada langit sampai ke sini, ke tempat kita duduk losong-losong lah, ada 1 cahaya. Kalau orang tengok macam cerita-cerita Star Trek, Star Trek, Star Wars dan sebagainya, bercahaya daripada langit sampai ke tempat dia baca. Nah, kemudian aman, hadiah aman daripada fitnah Dajjal. Ni ada lagi Dajjal? Tak ada lagi. Dah ada dah. Ni tentera Dajjal. Contoh tentera Dajjal apa dia? Nak kenal? Dia larang buat hak molek, dia suruh buat hak tak molek. Itu tentera Dajjal. Ramai ada orang tewah. Faham lagi? Tentera Dajjal apa orang ikut dah. Kalau bom lagi balik awal kita. Faham lagi? Tak? Ni anak umat dia je. Dajjal lah tu bagi. Grandmaster dah lagi. Baru geng apa benda beginner baru ni. Kita ikut dah ke dia. Nah, mana? Larang kita buat yang baik, suruh kita buat yang menyesatkan. Nah, jadi kalau kita baca, siapa baca? Pernah ditanya pada Imam Nawawi, baca saja je. Ya, baca saja. Bila baca saja surah Al-Kahfi 10 ayat depan atau belakang, bila mutakdir hidup zaman Dajjal, bila Dajjal terbit, mu terlepas. Baca saja je. Nampak? Bukan ada kena derma kenapa. Tak ada, baca saja. Itu kelebihan. Kita tak pernah tinggal salat tapi ada buat maksiat. Dah gua negara. Memang lah. Siapa sini tak pernah buat dosa? Buatlah dosa. Cuma kena faham baik-baik. Jangan berhenti semayang. Pasal awak tak tinggal semayang. Tapi ada buat maksiat. Berhenti maksiat. Jangan berhenti semayang buat maksiat. Kawan kata, mu tak guna kat mayang tau. Pasal mu buat maksiat tau. Tak guna kat mayang. Baik mu semayang. Dia pun tak mayang buat maksiat ni. Balik awal. Kawan dengan Dajjal. Patutnya mu ni tak boleh berhenti buat maksiat tau. Semayang. Rugi kita ni. Soalan seterusnya. Hamba Allah kurang pandai mengaji. Baca Quran bagi surah-surah bacaan semayang apa dia tahu hafal 2 surah saja. Setiap kali semayang 5 waktu semayang sunat dia hanya baca 2 surah yang sama. Dia ingat dah hanya boleh baca surah itu saja. 2 surah je dalam hidupnya. Semayang macam mana sudut hukum? Pohon penjelasan. Baik. Ada seorang hamba Allah ni, dia boleh baca 2 surah. Dalam hidup dia hafal 2 surah saja. Jawabnya 1 surah saja yang wajib. 2 surah itu sudah lebih. Nabi kata la salata liman lam yaqra bi ummil kitab. Tidak sah semayang orang yang tidak membaca Fatihah. Maksud 2 surahnya rasanya takkan mudah ingat Fatihah. Mana ada orang tak ingat Fatihah? Tak, orang ngisap dah ada apa Fatihah. Jarum duk takut Fatihah. Faham lagi? Jadi kalau mu ingat 1 surah saja, tak ada masalah baca 1 surah. Dia hanya baca Fatihah, tak baca surah. Hukumnya harus sah dah semayang dia. Sah dah semayang ni. Kelebihan surah Fatihah tu tak nak tanding dah. Sab'ul masani. Dia Al-Kan. Al-Kan ni maknanya harta yang sangat bernilai. Turun daripada langit surah Fatihah ni. Contohnya seorang laki-laki di zaman Nabi duduk di satu kampung, dia ni jadi imam. Tapi makmum biasalah dia suka komplain. Daripada zaman dulu pada ni. Dia imam tak suka komplain, makmum. Baca panjang tak boleh, baca pendek tak boleh, suara tak sedap lah, mendayu sangat. Habis bendanya korek. Jadi tu imam ni dia punya masalah, dia hanya ingat Fatihah dengan surah Al-Ikhlas. Jadi lepas baca semayang garik pun, lepas surah, lepas Fatihah, surah Al-Kulhu,
Pai rakaat kedua kulhu. Maya jemaah kulhu juga. Duduk rakaat. Maya raya pun kulhu. Tarawih kulhu sama. Jadi lugar awak-awak. Jadi becang-becang mana kita pergi Madinah jumpa Rasulullah. Pergi ngadu ke Nabi. Jadi ngadu ke Nabi, Nabi tanya seorang ada saksi? Ada. Faham lagi? Betul sungguh memang kami panggil dia tu Imam Kulhu. Dah baca dah surah lain? Tak. Nabi kata kalau gitu surah Kulhu itulah akan bawa dia ke dalam syurga nanti. Balik bodoh ramai-ramai. Surah apa? Dia bukan apa lagu. Apa surah Kulhu? Surah Al-Ikhlas. Jadi tak ada masalah. Cuma daripada 2 surah biarlah jadi 3 surah. Ambil peluang, ambil masa, dah mau 2 surah je ingat, biar jadi 3 surah. Malam-malam tu kalau kita nak semayang tahajud, kita khatam Quran dalam tahajud. Mayang duduk apa tahajud? Mayang sunat, bubuh Quran depan. Dah kita tidak ingat Quran, nama Hafiz tapi dah ingat Quran. Dah. Bukan orang muzium lah, orang lain. Dah. Ada sini? Tak ada. Apa? Biarlah ambil nama tau. Ambil Quran pun depan. Mayang duduk. Allahu Akbar baca Fatihah. Waladhdallin. Amin. Baqarah bismillahirrahmanirrahim. Boleh tengok kan? Buh tarikh tu. Buh depan sujud tarikh pula. Alif lam mim zalikal kitabu la raiba fih. Contoh. Boleh semuka Allahu Akbar. 2 rakaat, 2 muka. Esok pula sambung. 6 tahun khatam. Betul tak? Khatam dalam sembahyang. Imam Syafi'i khatam dalam 2 rakaat. Imam Mujahid bukan menteri tu, Imam Mujahid dulu. Faham lagi? Tabi'in, faham? Dia kena khatam dalam 1 rakaat. Rakaat pertama. Ini sebenarnya karamah, kita jangan ikut. Itu orang hebat kan? Jangan ikut karamah. Ikut jeng kita masuk dalam lokang. Dia 4 siri, tayar 265 siri, kita Asia. Serik boleh ikut, Qur'an jangan ikut. Dia Qur'an pas pita. Adakah batal wuduk anaknya kita buat tidak sekaligus? Contoh kita ambil wuduk dalam sini dapur, lepas tu kita basuh kaki dalam tandas. Dalam perjalanan tersebut banyak benda yang kita buat. Tapi tutup lampu bercakap, barulah kita basuh kaki. Sah tak wuduk tersebut? Baik. Pelik dia ni. Dia orang muzium, pelik-pelik. Barang pelik banyak dah. Jadi dia kata adakah sah? Dia ambil wuduk, basuh muka dekat sink air. Kaki basuh dalam tandas. Nak sampai ke tandas atas ni cakap dulu. Tutup lampu, buka ni, tutup tu, hukumnya sah. Kerana tidak diwajibkan mualat berturut-turut pada basuh anggota wuduk. Dalil, ulama berdalil kerana Nabi ambil wuduk, basuh muka, basuh tangan, sapu kepala telinga di rumah. Faham lagi? Di pasar dan basuh kaki di masjid kerana ada kematian. Nampak? Jadi bersambung-sambung pada lain tempat. Hukumnya boleh. Yang tak lainnya basuh muka hari ni, minggu depan basuh tangan. Minggu depan tu baru basuh. Itu baru tak boleh. Tak? Jadi tak ada masalah. Jadi 4 anggota wuduk contoh yang wajib, kita basuh muka, basuh di rumah, sampai jabat kita basuh tangan, kemudian kita pergi di minum air kejap depan tu, di kedai kopi depan tu kita sapu kepala, basuh kaki rumah MPKK tu. Hukumnya tak ada masalah. Hukumnya sah. Cuma sunat mualat afdal biar sesat selalu. Soalan seterusnya, bolehlah kita makan makanan yang tidak dimasak? Boleh? Macam buah-buahan apa semua. Hak muda lagi, tak masak lagi. Macam pelang hak muda. Boleh makan? Jangan mudarat kita sudahlah. Seperti ni daging. Daging tidak dimasak, sushi mentah, cicah sah, makan terus. Boleh ke tidak? Baik. Dia tanya masalah makan makanan daging yang mentah. Hukumnya boleh. Ulama hanya kata makruh makan yang mentah. Faham? Tapi jangan faham sushi. Kena faham daging mentah dulu. Contohnya ikan. Ikan. Di ikan selayang,
dimakan mentah, hukumnya harus. Tidak haram. Harus ni yajuzu ma'al karahah, dengan serta makna makruh. Tidak haram. Deh. Bila yang kata jadi haram mentah tu, darahmu tak rasa. Ni nak siang makan ikan selayang lekor, lepung. Dengan tahi dengan apa, dengan darah makan. Haram. Kenapa? Darah. Daging stokor berbak dia beli 2 kilo. Faham? Dia tidak pun goreng, tidak gula, tidak kari, dia makan mentah. Makruh, tidak haram. Syarat kena basuh daging ni, kena bersih. Darah ni kita ambil tangan pak pegang lekat merah. Ni darah yang mengalir. Darah dalam daging darah di luar. Au daman masfuhan, darah yang mengalir itu najis. Jadi sushi kalau ada darah di luar kita makan haram. Haram pun haram lah, tapi viral tu penting. Nampak kelah. Tu kata haram kalau tepi. Nah, keterampilan tu hebat. Nah, kalau ni kan musim viral, itu dunia teknologi. Satu nikmat akhir zaman yang tak ada tahun 80-an dulu. Nah, dulu senang kita. Nah, tapi susah. Mana? Perhubungan kita susah. Dulu kita nak tanya khabar tulis surat. 80-an tulis surat. Tak, kehadapan yang sangat kurindui. Hodoh, tulisan kekok ni. Kita macam William Shakespeare tulisan. Bang, bedok pula ni surat. Apa lagi? Awak buka terabur bedok dalam muka. Dah. Bakar tepi. Bang, bakar angus tepi. Jangan main. Bakar lama rare tu rare. Nah, kau ulu panggil rare. Dah. Jadi keting nak senang satu nikmat. Anak duduk di England, mak duduk di Kuala Bekah boleh tengok. Nah, anak duduk di Cabang 3, mak duduk Wak Haji Dinung boleh tengok lambai. Video call. Nah, tapi ada gak bala dia. Mana? Location. Tu bala. Nah, dulu senang kita lebang. Nah, tahun 90-an itu telefon dah. Nah, abang ada kat mana bang? Tahun 90-an. Dah ingat itu zaman Ericsson, Panasonic, Hitachi, tahun 90-an telefon dah. Ada kat mana bang? Ada surat. Padahal dah janda bang masuk. Faham lagi? Betul tak? Itu 90-an boleh lebang. Ni boleh lebang? Dah boleh. Ada dana bang? Ada surat. Cik bagi location. Kita atur hak kerah tak mun. Tak mun nak live location. Bodoh kapok pergi surat. Bodoh. Hak tu. Nah, dalam bala ada nikmat, dalam nikmat ada bala. Jadi kalau benda tu ada darah, tak boleh. Darah di dalam dimaaf. Kita pegang tengok ikan tu belendar lagi darah, tak boleh makan. Makan haram. Najis, gelap perut lagi. Nah, dimaaf, hukumnya tak jadi mudarat. Jadi sushi kita biar sushi yang halal. Kalau bawa sushi ikan sekeping, orang Jepun makan, dia sukalah ikan air. Bang, apa potong ikan air ni ikan mahal lah. Nah, kalau kat kita tak ada, kita air hitam lah. Tu cucu dia. Nah, dia panggil yellow fin, blue fin tuna. Potong-potong tu. Tu seekor 2-3 ribu seekor tu ikan. Nah, potong keping-keping tuna tu. Kita makan di Jepun tu, di Tokyo tu 180 sekeping, 250 sekeping. Nah, tapi dia kalau darah tu masih darah mengalir tidak dibasuh, haram. Dia kena basuh dulu. Bang, jangan ikutkan style menu dia tu, cara dia masak dia, kita buat cara Islam kita. Sushi juga. Nah. Soalan seterusnya. Sikit lagi deh. Nak lembutkan hati kawan kita yang lebih tua daripada kita menerima nasihat. Orang yang gandum kata kerah keng. Dia berasa dia makan garang dulu daripada orang muda dan tak mau dengar nasihat daripada orang muda. Kita dia tua, umur dia 60, kita umur 30. Nak suruh dengar nasihat. Dia kata dia makan haji nawatul, makan garang dulu. Caranya begini, bila dah nampak keras lagu tu, kita kena jadi kawan dia. Kita mula lebih mudah dengar kawan daripada musuh dia. Faham lagi? Begitu juga dengan anak-anak. Kalau kita jadi guna betul ayah, kadang-kadang tak mendengar dah. Tapi kalau kita gunakan jadi kita macam saing dia, baru dia nak jadi molek mula. Nah, kita kena anggap gini, kalau akulah yang dinasihatkan, ayat mana yang aku suka. Gitulah kita buat kepada orang.
Kita cuba ayat itu. Orang yang ada orang yang kita boleh bagi direct, ada orang kita boleh katot, ada masalah. Ada orang kita boleh kena kena pusing rambut lu 2 kali pusing. Tidak gomo gitu ni, payah nak dengar. Jenis-jenis orang. Orang tua kata roh mati balik pada malam Jumaat. Betul atau tidak kenyataan tersebut? Dia sandaran kita ni Quran, hadis, ijma' qiyas. Nak cakap kena 4 perkara tu. La yahilu li ahadin an yakula hadza halal wa hadza haram illa min jihatil arba' kata Imam Syafi'i. 4 perkara baru boleh bercakap. Ni boleh, ni tak boleh, ni tak boleh. Mungkin ada 4 perkara. Kitabillah wa sunnati Rasulillah wal qiyas wal ijma'. Qiyas Quran, hadis, ijma' dan qiyas. Baru boleh. Jadi nak cakap bab roh, mu nak kata roh balik malam Jumaat, bab arinas. Ada nahnya. Walaupun dhaif boleh cakap. Nak pegang sebagai akidah tidaklah hadis dhaif, tapi nak sekadar sembang hadis dhaif kami terima. Bab jumhur ulama kata hadis dhaif boleh pakai. Pakai mana? Untuk fadail, untuk cerita, untuk kisah. Untuk hukum hakam halal haram itu hadis sahih, hadis hasan. Tapi ada tak hadis dhaif pun tak ada balik pada malam Jumaat. Nampak? Hadis itu kata setengah ulama dhaif jiddan. Tak payah riwayat. Cuma kaedahnya gini. Kita beriktikad Allah Maha berkuasa melakukan apa saja. Jadi jawapan kita, kalau Allah izin, roh boleh pergi ke rumah siapa pun dia nak pergi. Cuma kita bercakap yang datang dalam hadis. Bila datang kematian, roh itu dinaikkan ke langit, itu sahih. Kemudian diturunkan semula selepas melihat tempat tinggalnya di langit, di syurga. Waktu turun semula untuk menunggu jawapan soal jawab mungkar nakir. Itu sahih. Kemudian ditidurkan, dilihatkan pandangan dalam kubur, itu sahih. Itu yang kita cerita. Jadi kalau Allah nak berkehendak, Allah izin, dia boleh balik rumah dia tiap malam Jumaat. Mudah bagi Allah. Oleh kerana Nabi tidak sebut dengan jelas begitu, maka kita serah kepada Allah. Kita cerita yang sebut sharah di dalam hadis. Dinaikkan ke langit, dibuka pintu langit selapis-selapis macam kisah Isra' Mi'raj. Selapis-selapis buka. Adapun orang kafir, Nabi cerita naik juga ke langit, tapi la tufatahu lahum abwaabus sama'. Tidak dibuka pintu langit lalu turun balik. Ada yang kata seperti disambung helang, ada yang kata jatuh kepada lubang, ada yang ketiga duduk di telaga batu. Soalan seterusnya, apakah hukum tahlil 3, 7, 40 hari? Apakah hukum nikah di Thailand menggunakan wali hakim? Tahlil lain, 7 hari lain. Tahlil dulu. Nampak? Zikir ni yang paling afdal sekali la ilaha illallah. Itu sahih. Itu pandangan jumhur ulama, majority. Majority la ilaha illallah. Dia besar kali. Godok atik malam-malam orang mati tu. Itu afdal tu. Benar, lapas tu. Kemudian meneratik 7 hari. Wajib ke sunat ke? Harus ulama kata. Bukan wajib. Hukumnya harus. Dia dah ratik, dia pergi rumah orang mati, dia berdoa. Harus. Tidak ada kewajipan. Tuan rumah berdoa sendiri boleh, panggil orang berdoa pun boleh, mu nak berzikir pun boleh, semuanya boleh. Selagi tidak ada larangan, tak boleh kita kata haram. Faham? Tapi kalau mu kata 7 hari itu wajib, itu satu benda yang berhajat kepada dalil. Bak tu mudah ulama besar-besar ni, bak talil dia ringan. Apa yang kamu buat, baik untuk mayat, doa untuk mayat, benda tu boleh berlaku. Selagi tidak ada larangan. Yang ada larangannya, ialah kita berkumpul untuk bersedih hati semula, memperbaharui rasa sebab untuk mengingatkan mayat. Itu haram. Tapi kalau mau panggil orang mari rumah supaya mereka berdoa kepada si mati, hukumnya harus. Nampak? Dia gitu saja. Dia Islam ni sederhana. Tidak sampai semua benda haram, bid'ah belaka, dan bukan semua benda boleh. Berhajat kepada dalil. Dia kita tengah-tengah. Kena buat 7 hari, tak boleh dah buat 7 hari. Ngaruk. 40 hari pun dah buat dah baik. Ngaruk dah. Faham? Dia tidak ada 7 hari, 40 hari. Mu nak buat 6 hari ke, 6 minit ke, 800 hari ke, pandamu. Ni semua benda ni usaha untuk orang yang mati. Bila orang yang mati,
yantaziru da'wata ahlillah. Mereka menunggu-nunggu manfaat doa daripada orang hidup kepada orang yang mati. Jadi tak mesti tahlil, mustakah boleh, mutali anak beranak tak panggil orang pun boleh. Dah kalau mau panggil orang masjid mu makan sedekah pada si mati pun boleh. Nak mu jalan-jalan tengok ada anak yatim, mu berikan anak yatim, ini sedekah daripada arwah si pulang yang meninggal semalam kawan aku di Kuala Lumpur. Boleh. Cuma kita terkenal dengan upacara tahlilan. Nah, hukumnya boleh. Nah. Jangan duk main 40 hari mesti buat 100 hari dan sebagainya. Nah, dah kalau dia buat kau pandai dia. Jangan kata wajib. Nah. Apakah hukum nikah di Thailand? Hukumnya sah. Kalau tidak sah nyanyi orang Thailand. dengan menggunakan wali hakim. Sebab tu nikah di Thailand, orang Malaysia, warga Malaysia nikah di Thailand, dia kena daftar di sini. Apa sebab nak daftar? Kan nikah dah. Sebabnya untuk mengetahui adakah pernikahan kamu di Thailand itu sah atau tidak. Tu je. Batu mana pasangan yang bernikah lagi, panggil nikah lagi, nikah Thailand, nikah golok kata panjang, tak baik, faham? Bila balik bicara mahkamah syariah sini, sebahagian pasangan sah nikah, faham lagi? Sebahagian tidak sah. Dah mana ada syarat dah syarat rukun tak betul. Jadi kalau balik didaftarkan di sini, rukun dan syaratnya betul, maka mahkamah sini pasti mengeluarkan hukum sah. Kalau syarat rukun tak betul, tak sempurna, faham lagi? Maka sini mengeluarkan perintah tidak sah. Betul kena tahu. Nah, jadi kalau mu tanya sah tak nikah di Thailand, jawapan kita sah ataupun tidak, wallahu a'lam. Kalau semua syarat rukunnya betul, sah. Kalau ada yang tak betul, tidak sah. Faham lagi? Baik, katakanlah sah. Syarat rukunnya sah belaka. Cuma tak khabar ke ibu bapa sajalah pasal minat sangat ke hak jatang ni. Ayah tak kenal, faham? Tapi segala sah belaka. Hukumnya haram, dosa besar. Tu ramai orang tak tahu. Nah, sah dah, haram. Apa haram? Pasal mu mengaibkan ibu bapa mu. Aib lah ibu bapa kita. Kita, ibu bapa, anak kita buat gitu. Tak khabar kita tak? Nah, aib tak? Aib tak? Sedih tak? 2, sedih. 3, marah tak? 3 perkara buat. 3 perkara ni, ijma' ulama haram buat ke ibu bapa. Mengaibkan ibu bapa sendiri, menyebabkan mereka bersedih, sengaja membuatkan mereka marah, hukumnya derhaka. Sunat ke haram? Tu kena amal tak faham. Dia kata bagi dah. Pak ni sah dah. Ni hak dosa membuat ke ibu bapa mu. Aib ibu bapa. Minah pada dah puak ke orang nikah anak. Nikah anak bila? Orang lain tahu. Ibu bapa tak tahu. Aib tak? Aib. Nah, jangan suka kan nikah lagi. Nah. Bolehkah buat akikah anak dengan pergi tempat sembelih dan bayar satu bahagian dengan niat membuat akikah? Boleh. Asalkan korban itu menggunakan haiwan korban. Akikah tu. Kalau haiwan bukan korban tak sah. Dia ngekong ngitik. Tak sah. Orang nak sembelih korban, ulama pakar, jumhur ulama kata 7 orang paling ramai. 6 boleh, 5 boleh. Tak boleh lebih pada 7. Tiba-tiba ada satu bahagian untuk bahagian akikah, 6 bahagian untuk korban. Hukumnya sah. Nah, mazhab yang kata tak sah mazhab netizen. Netizen ini macam-macam pandai dia ada ulama. Nah, kita lugar tengok muka seseko. Dia cakap banyak bau hukum. Dia lah pendek memang lah. Oh, fatwa. Nah, ini masalah. Hukumnya sah, tapi biar betul ada niat. Faham tak? Jangan niat lepas melih. Lepas melih baru niat gebang, baru niat ngekor. Nah, tak boleh. Biar betul molek. Satu bahagian, inilah akikah anakku sepulang, satu bahagian daripada hayawan korban kerana Allah Ta'ala. Usah. Dalam ilmu niat lagi tu. Dok niat lagi. Niat lah. Dok kau apa melih? Melih dah tadi, kau lapang ni. Lepas melih niat. Mana orang? Dah sah tak? Niat apa melih? Dah sah. Tapi dah wadah. Orang duk ngajar wawai tengok dia mah.
Baru ego nak jangan cekik di atas kopek, bersambung malam esok. Sambung pula malam esok. Faham lagi? Dah? Daripada muda waktu tengok drama. Pak berubah ulu kening. Dah? Wadah ke kambing. Tanya dia hukum fiqh, dia tanya kambing. Dia jawab kambing. Dia tanya toki dia, macam kambing kau dah reti. Biar kita beza dengan hayawan. Dah? Bukan marah tengok drama. Tapi drama tu kita daripada 80-an dulu nak tipu dah. Kita 90-an tu stop dah tengok. Faham lagi? Banyak pelawak je. Kena oleh ego tu dia. TV1 dia jadi Tok Imam, TV2 duduk disco ni. Orang yang sama tak? Faham lagi? Orang yang nak sesat dan bertaubat nak kembali ke pakai jalan, bab mana kita mulakan? Tengok jenis sesat. Kalau jadi murtad, jadi kafir, syahadah dulu. Lepas syahadah, mu kena tarik balik apa kalimah yang mengucapkan jadi kafir itu. Kalau tulis dalam Facebook, tulis Facebook. Kalau Instagram, Mono goreng, kilo goreng. Faham lagi? Tapi kalau jika bukan benda yang syirik kafir, tengok keadaan. Dulu minum arak. Minum arak tak ada pelik. Mudah sangat. Dulu berzina, itu mudah. Kerana itu dosa dengan Allah. Dalam hati, menyesal, takut kepada ya Allah, dan aku tak mau buat daripada masa akan datang. Allah terima taubat. Dia yang payah, dosa kita libat dengan orang. Nampak? Libat dengan orang payah. Bahan piti orang, tipu tanah orang tu payah tu. Kena pulang balik, kena gatal balik piti. Harta kena gatal balik. Curi motor, kena cari tuang dia atau balik motor. Tak ada motor kena bayar nilai, tu payah. Tak? Dia masuk surah, bahan pergi surah, dia nampak piti orang bodak habis 5 riyal. 5 riyal ada habis. Depan bayar asal. Kalau cek dia. 5 riyal je tak? Itu haram. Dia kena pergi balik surah tu, kena ubur balik 5 riyal. Biar ada umur pun, kena atur balik. Kena atur balik. 5 riyal tu kalau ada 5 tahun nipu, dah tahu lagu mana. Projek bahan beli anak-anak dia umur. Tu dah tahu lah, tu korok tu. Main dia tak mau boleh projek, tak gamuk aku. Apakah hukum makan harta anak yatim? Boleh? Kerana kalau sah pada syarak. Ada anak yatim, kita ni sebagai pewaris atau orang yang jaga anak yatim. Maka penjaga anak yatim boleh makan harta anak yatim jika kita orang miskin. Mana? Dalam menguruskan beliau. Contohnya dia ni gajinya 1,000 sebulan pendapatan anak yatim. Masuk di bank. Maka kita pergi di bank. Bila kita pergi di bank, kata ulama, kita boleh guna minyak 1,000 tu ambil bayar minyak motor kita pergi balik. Kemudian kita boleh minyak air 3 riyal. Itu maksud kan harta anak yatim. Tapi hak ni tak berlaku. Yang ramanya harta anak yatim bahang terus ke dia. Hak ni dalam neraka. La ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Harta kamu yang tidak yatim pun jangan makan. Ini pula yang yatim. Banyak berlaku kes tipu faraid anak yatim. Dan banyak anak yatim yang dia ambil hartanya cara tidak sebenar. Batu dalam bab tahlil nak buat makan, jangan guna duit anak yang masih kecil. Kalau yang mati itu ayah. Sebab bila ayah yang mati, anak jadi yatim. Bila anak yang kecil, jangan berubah dah. Okey. Tapi kalau mak mati, anak bukan anak yatim. Dia kalau anak yatim mak mati ni menatang. Beruk kalau mak mati, anak yatim. Manusia tak. Ayah mati, anak baru jadi yatim. Binatang, mak mati, anak binatang tu yatim. Faham lagi? Pasal binatang dia gagah kok mak. Manusia gagah kok ayah. Mana yatim ni sangat-sangat memerlukan pertolongan orang lain. Dia gitu. Anak yatim ni tipu di pok saudara. Pok saudara tak dapat, patut saka. Pasal ada anak. Nyepitah kau anak saudara dia, anak jadi harta si mati dia bahang dia. Ini berlaku dalam masyarakat. Faham? Makan haram oleh ada. Bolehnya pergi umrah. Ada akhir zaman. Duit haram, duit Rasulullah pergi umrah. Pergi Mekah. Ajar proksi lah macam-macam pesen. Pergi Mekah. Motor punya. Setan kata, mendiri petong. Kamu mendiri petong. Faham lagi ya? Dia gitu. Bolehkah orang mabuk masuk ke masjid niat beriman terus duduk tanpa duduk dalam saf kerana dikhuati tertinggal berjamaah?
terus duduk tanpa duduk dalam saf kerana dikuatiri. Baik. Dia semayangnya, Tok Imam duduk tayak akhir. Faham lagi? Tayak akhir belakang dalam masjid Imam makmum, dia baru masuk. Jadi takut Tok Imam salah, dia pergi duduk situ dah. Allah Akbar, duduk. Kalau gini ni takut tak dang. Faham lagi? Takut dia jalan, Assalamualaikum. Tak dang. Dah nak kalau masjid besar-besar, Masjid Nabawi. Masjid Nabawi kalau dia tengah rokok, dah mari ke belakang buat nenggang itu, dah. Panjang 1/2 kilo masjid. Betul tak? Masjid Nabawi. Sini apa traffic light tu? Jambang dia besar sejak itu. Jadi dia terimang lagi 30 kaki di depan, faham lagi? Dia pergi semayang sini dah. Allahu Akbar, seorang lagi. Sah tak? Sah. Ingat tu sah. Ingat dah lain kali dah. Takut nak salah dah. Pasal tadi dia ambil wuduk tu, nak terimang Allahu Akbar duduk tayak. Jadi dia apa ambil wuduk, baru mari dia rasa dekat nak salah dah tu. Dia masuk pintu masjid, Allahu Akbar. Hukumnya sah. Faham? Dalam masjid sah. Yang masalah tidak sah di luar masjid. Kita tak boleh nak masuk dalam masjid. Pasal COVID. Boleh 50 orang je undang-undang. Lebih pada 50 kena semayang luar atas padang. Jawabnya, jangan jarak kita atas padang luar ni dengan jarak belakang sekali dalam masjid, jangan sampai 300 hasta. 300 hasta ni sepadang bola lah. Jadi mudah untuk kita tahu lain kali. Jadi kalau ada wak-wak ni jemaah tu sah belaka. 15 kaki daripada tangga masjid, berlindung dengan lori, depan ada motosikal, kepik dengan pasu bunga, sah belaka. Ni ulama fiqh mudah. Faham tak lagi? Jangan main. Kita masa kuliah di Penang itu, kita tengok gambar orang. Kita tak nampak masa kuliah, gambar kita tengok esok. Orang duduk dalam kubur. Dengar kuliah mayan Isa. Celah kubur, batu esang orang. Batu berat gitu ni duduk. Atas di meja dia orang lah rupu. Di meja kan dia ada pokok, dalam pokok tu ada orang nak bayang. Hukumnya sah, fiqh ni mudah je. Kita je duk berat sangat, tak ni kadang dia syadik sikit. Tak sah, jadi nyanyi ke orang. Dia biar pelanggar sikit hukum. Dalam bab yang ada khilaf seperti ni. Sikit lagi deh. Seorang suami suka jatuh hukum masjid ketika bergaduh. Contoh suami mengharamkan air mati jika isteri menyediakan minuman kepada suami, di mana suami isteri menyediakan suaminya air, dosalah isteri tersebut. Baik. Suami ni dia jenis kalau salah sikit je, haram buat air aku. Haram buat telur mata kaku. Bang. Dah pun sihat kat suami lagu ni. Dah biar dia tolong tanya. Apa benda suami lagu tu? Orang tanya Nabi, orang mukmin ni yang terbaik, tapi mukmin yang terbaik lagi hak macam mana? Nabi kata khairukum li ahli. Mukmin terbaik ialah suami yang paling baik dengan isterinya. Itu mukmin terbaik. Jadi kalau salah sedikit, siapa nak haram jangan. Kita boleh komen, boleh kritik, tapi jangan over. Faham tak? Jangan jadi mak over. Awak buat mana yang bawa tahu sikit. Tu okey lah, bini kita boleh dengar. Faham? Ni salah selis sikit, haram. Wak nasi goreng mulai pada sekarang. Haram buat kucai air aku pada hari ni. 13 hari aku haram kamu buat air nasi kopi. Pemda macam orang bodoh suami ni. Pemda lagu tu. Lalu selis sikit haram belaka. Jadi suka mengharamkan ini perangai arak jahiliah. Arak jahil. Arak jahiliah hanya orang tak pakai. Arak bodoh. Dia biar kita ni bos. Ar-rijalu qawwam. Kita ni suami qawwam. Qawwam ni bos. Kita pemimpin. Yang dipimpin isteri kita. Bos kena cerdik daripada yang di bawah. Pengarah mesti pandai pada pegawai. Nama maknanya apa benda dispeh ngaji apa benda ni degree. Bos dia jah 3. Bos pengarah. Balik awak. Ni ajar mana jadi pengarah? Kau jah 3. Bukan muzium lah. Muzium lain, muzium. Bukan muzium Losong. Contoh.
Contoh faham lagi. Biar kita pandai lagi pada dia. Bila kita ni suami pandai pada isteri, orang yang pandai dia lebih memaafkan. Tu je kaedah. Faham? Dia banyak maaf. Dia orang hijau, orang gaji tinggi tu. Pasti tak ngamuk lebih kurang macam kuli. Lah. Macam gaji dia tinggi. Tu beza. Suami biar tinggi pada isteri. Mana isteri buat salah benda-benda lagu tu, kita remeh-temeh. Faham? Tak sama lebih kurang. Nah. Ni usaha nak haram belaka benda tak boleh. Backend nak tahu jenis panah barang. Nah, ini semua salah apa? Salah isteri itu sendiri. Siapa suruh nikah dia? Faham lagi? Salah. Dia nikah ni bukan macam tikang. Tikang ni kita siap. Kita tak tahu lagi nombor. Dulu kan main tikang ya. Kalau gaya, ada orang jual tikang. Gaya. Tikang tu judi tau. Tapi dia tak tahu kala. Faham lagi? Tak. Orang main nombor ekor lah. Dia tikang apa? Tikang poseng, buka. 833. Boleh sikit lah. Ya, faham? Dulu main tikang duduk. Gatul di surat. Siap. Aduh pula gatul surat. Dalam orang ni. Orang duk mayar tanah berok duk siap tikang. Jangan main budak-budak dah kali tu berat nanang. Ni kau berat pasal lain. Tengok dia siang atau orang dia sudah mayang turun, tak iman turun. Berapa semua, tak iman je gini. Yang mana lagi dia ni? Aku nak tikang kau. Tak iman tikang kau. Tu iman pun tikang kau. Tu lain. Lepas tu kita tak tahu lagi nombor berapa. Nah, tapi kalau nikah, kita tahu lagi. Tahu dah, tengok molek. Faham? Dia nikah dengan dia, itu bukan bola kuning. Warna minah ada 3 guni. Warna nak A, guni B, guni C. Guni A orang tok wakil. Ngecam. Guni B orang tok kaya. Faham lagi? Guni C orang kubang kura. Faham lagi? Guni B lah. Tu lain pakai teka. Nah, nikah lain. Unzur. Tengok molek. Learning ambil masa 6 bulan. Kalau nak ambil laki-laki jadi suami. 3 bulan nak ambil orang puang jadi isteri. Tengok watak dia, tengok kelakuan dia, tika laku dia, kurang ajar dok dia dengan ibu bapa, dia dengan kawan-kawan dia berhutang ke kedai macam mana, dia pejabat apa hal. Jumpa bos kerja nak, kerja museum. Bagian dia lagi jumpa bos. Tuan mengarah ni ada gambar ni. Ada kerja sini. Ada kerja sini. Dah okey ke? Okey belaka cuma barang-barang jabat lah bahan dia mau apa lagi jadi faham lagi jadi kita boleh tahu nak tahu cerita tak kuat curi ngah bos tu ni yang saya cari bagaimana dia nak orang curi ni kau faham lagi baru betul tanya kawan-kawan dia orang baik orang lembut kalau orang marah dia tak marah lebih kurang tak maki hamu korang puas hati. Ramai puan ni bodoh. Dia laki dia tengok masa pergi rumah dia. Masa pergi rumah memang baik belaka. Bapak komunis pun baik. Pergi rumah. Dia tidak pada puan ni. Bahang dia laki. Patuh ni. Tulang keng ni. Cabut lokang ni. Dia terajang ni laki. Aku kata dah jangan nikah lagi tu. Dia kata, dia molek. Dulu memang molek. Faham? Masih lagi di rumah apa molek. Di rumah memang molek pada dia nak kemung. Tahu tak? Jahat guana pun mari di rumah jadi jahat. Orang lelaki jahat guana pun dia mari di rumah baik. Assalamualaikum. Aduh. Nah, padahal mayang betul. Nah, semua jadi baik. Cuma dia mari minta anak dara orang dia buat perangai sebenar dia. Terus king orang putih panggil. Ada benawi. Assalamualaikum. Kau tu baik anak, nak tengok. Ada rawi anak. Aku ada wi. Jadi baik belaka. Betul muka wi jadi comel belaka. Nah, hak jahat apa kalau puang minta gambar, ambil gambar kat kita Kita nak belakang, raya mau ustaz. Nak lebah punya pasal. Ni. Dah mu boleh pandang barang, salah mu. Hati-hati, jangan kita mananya pilih orang atas dasar handsome itu gini dan sebagainya. Biar puas hati. Dan suami ingat, kita ni akan disoal.
kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun. Kamu kena tanya lagi. Nah, ar-ra'iyati binimu boleh. Boleh ke tak buat? Guna mu katok, guna mu serangai dia, guna mu jekah, guna mu caruk dia, guna mu maki ke dia. Dah lepas jawab, go to hell. Dia dua kali tak? Dia tak ada balik mula nasong. Suami seorang ni pening. Tiga soalan terakhir kita boleh balik dah. Saya nak nikah seorang lagi tapi tak berani nak khabar. Ni baru soalan. Bos tanya bos. Ada juga mana seorang aja kat tangan tengok. Dah. Dia gini je, kalau kita nak kahwin jangan tak khabar ke dia. Isteri kita kan, dia sanggup berpisah dengan keluarga dia untuk menjadi isteri kita dulu. Tak ingat? Dia sanggup berpisah dengan ibu bapa dia yang dia sayang untuk jadi penemang hidup kita. Dia sanggup meninggalkan tanah air tempat tumpah darah dia untuk ikut kita. Kan besar budi dia. Jadi bila kita nak kahwin yang kedua, jangan tertipu dia. Faham? Khabar ke dia, minta izin ke dia, itu yang terbaik. Khairukum li ahli. Faham? Dia gitu. Khabar pula dia ngamuk. Dia kita izin senang. Kalau tidak, jadi piramdi, lebong hokmo. Tahu tak? Jadi temberang lebong hokmo. Khabar betul-betul. Ramai kita kenal-kenal yang poligami, dia tak khabar si pertama. Lening duk jadi bapak pelawak. Lebong hokmo. Mesuara, outsizing, jumpa YB, jumpa. Lebong lah ke? Ada, rekod tu dia jumpa. Bini muda tu faham? Jadi pelawak sama. Akhirnya bila kita pelawak sama, ibadat kita tak juga. Tahu tak? Mayang pun ingat nak pelawak. Faham lagi? Nak lebong ni. Tak? Jadi tak betul. Jadi bila kita jelas, kerja kita senang. Lebih-lebih lagi kita kawankan mereka, kita menjadi sahabat anda. Itu yang terbaik. Nah. Jadi khabar molek-molek gini, awak jangan nak ngamak. Betul dah saya nak kahwin, tapi lagi awak tak setuju, saya tak kahwin. Saya takkan kahwin sampailah awak setuju. Jadi dia pun suka hati. Kalau gitu setuju tak? Tak setuju. Tak setuju tak apalah. Tak ada masalah, saya tak akan kahwin. Bagus. Minggu depan tunjuk pula. Ni ada kenal pula. Setuju ke tak? Tak setuju juga. Ada setuju tak nak kahwin. Esok pun gambar baru pula. Dah 5 tahun hari-hari. Nikah-nikahan tak beruk. Aku dah cakap penjawab dah. Dah serabut nikah kamu. Dah. Gitu nak. Jadi biar berjelas. Jangan tipu-tipu. Tanya betul-betul saya nak kahwin seorang lagi. Orang macam mana yang awak suka begini. Nah, kita kahwin nikah. Seorang cukup. Kita direct tu. Esok buat tanya pula. Hari-hari tanya. Nak, lama-lama ni serabut. Nak. Tapi kau puan mana ada? Ada satu kes berlaku di Terengganu, dia buat pesang. Laki kata nak nikah, dia buat rebah. Dia pakat dah dengan doktor. Doktor tu sign dia. Jadi doktor kata buat rebah, kita mari ambil, buat masuk buat. Masuk buat 3 hari. Gila bayar 400 hari buat. 3 hari 1000 lebih. Tak apa asal tak nikah. Jadi lelaki ni susah hati. Takut mati ni. Pandai pada hari mula-mula dia lebong. Bang, dia cerita pula kau kan. Tidak kita tak tahu. Nah, pijak ke apa ada. Jadi nak rayak sini orang puang, dia gagah pada orang lelaki. Dalilnya ramai-ramai ni tak berani belaka nak khabar. Cita-cita dia belaka. Betul tak? Siapa ada cita-cita nak poligami? Ada cita-cita tak? Ada? Kalau tak ada, mati pucuk. Ada. Tapi nak khabar tu tak berani. Kenapa tak berani? Sebab orang puan dia backing. Bang, yang sebenarnya orang puan gagah pada orang lelaki. Tahniah orang puan. Nampak? Baca awak jangan bimbang. Suami-suami awak semua tu nak gila nak bini belaka, tapi mereka tak berani. Itu kelebihan awak orang puan. Betul tak?
Dalil saya tengok jauh, tengok mak ayah kita tak. Mak ayah kita mana rekeng? Ayah ke mak? Betul tak? Orang tengok orang-orang kira kan. Mak dia turun tanah. Turun tanah ayah. Turun tanah bulu kau tahu. Mak rekeng. Nah. Itu ada ayonda dia ramai 6 orang 5 orang ayonda. Tadi minta saya solat ajar. Nah, bila lepas solat ajar ada minum-minum sikit. Masa minum tu ada kereta ropang mari. Kereta My B ke gitu tak ingat dah. Ping. Jadi salah seorang ayonda yang duduk minum dengan kita ni berlari pergi masuklah kereta. Kereta tu siapa tu? Oh, isteri dia. Oh, jadi siapa takut tu pagi ni pergi. Masa duduk kat kereta tu jangan lengang floor ni lengang. Floor lengang. Lengang floor ni ada goh atas skor. Tubik ni lendek kat tu. Orang akak berat. Faham lagi? Ni Tok Ali, aku bohong. Pernah dulu lengang. Nah, hok pinggang tak tahu sumbu badok ke apa pula. Dorang ayah anda. Jadi bila dia pergi mepek pergi naik salah kereta tu, kata celaka kata. Dia cakap isteri dia tu. Jadi ayah anda saya tak tahu dah tapi bonda panggil. Mana bonda tu bisa lagi. Nah, tu kau puang jangan main hebat tu tak. Tu kita dah boleh main kau puang. Betul tak? Dan dia buat duit suti jen. Tu imam saluh habis ayat baca. Iwak keras tu imam. Ni saung tu imam sepatah tidur sejik imam. 3 malam bawa gambar nyamuk tidur sejik tu. Nampak jangan main kau puang. Nampak lembek dah gagek. Oh dah dia ngamuk pecah dunia. Aku tahu kau kena tu. Seorang isteri apa ni? Seorang isteri perlu atau tidak minta izin dari suaminya terlebih dulu bila dia nak bagi duit gajinya kepada ibu bapaknya. Baik. Sebab tu saya banyak jawab soalan yang macam ni dalam Facebook. Kalau Facebook saya gambar senapang tu. Tiap-tiap malam kalau pukul 12 malam beribu orang duk tunggu. 12 malam. Nah, bila saya post soalan tu 10 saat pertama tu $400. Nah, mana beribu orang duduk depan duduk tunggu. Nah, pagi esok kita bangun pagi memang biasanya 800,000 orang akan share. Nah, jawapan-jawapan ni penting. Kita copy, kita share dengan kawan-kawan kita. Nah, satu jawapan tu kita nak rojok, nak tengok marjek apa semua, makan sejam. Dengan sanak, dengan dan sebagainya, cek balik. Nah, tadi kita harap-haraplah benda-benda lagu ni patut kita sharekan kepada orang ramai. Dia harta isteri ni, harta isteri, ialah isteri. Semalam baru ada satu post tentang gaji isteri. Suami tak boleh bersetuh. Isteri kerja, bergaji. Isteri berniaga, bergaji. Lah ada duit. Nak ambil sesen pun, kena minta izin kepada orang isteri. Itu hukum Islam. Dan kita tak belajar, kita tak erti. Nah, itu hukum Islam. Nah, tak boleh bakal lebih kurang ambil duit bini tak boleh. Nah, isteri boleh curi duit suami ketika perlu. Suami tak boleh. Haram. Faham lagi? Jadi, soalan ini dia tanya, kalau isteri perlu tidak minta izin dari suami duit dulu, nak bagi duit gaji pada bapak, tengok duit siapa? Kalau duit itu duit suami, kena minta izin. Sebab beri suami tak wajib beri duit suami kepada bapak mertua, ibu mertua. Jadi kalau bini kita nak ambil duit kita nak beri kepada mak ayah dia, kena izin. Faham lagi? Itu bukan nafkah kita. Kena izin. Bang, minta biti 200 yang nak beri ke mak. Nak? Ambil lah lagu abok. Contohnya. Itu cara dia. Tapi kalau duit isteri, harta isteri, sunat beritahu suami. Bukan wajib. Sunat. Kerana bila kita apa-apa kita beritahu ke suami,
Suami lebih sayang ke kita. Apa-apa kita beli, kita kabur ke bini kita, suami isteri kita akan suka kita. Mana kita tidak berahsia. Betul tak? Jadi, melainkan bila suami tidak suka kita beri pada seseorang. Contoh, abang kita. Abang kita ni memang tak baik dengan lelaki kita. Nah, kita isteri lah. Abang kita, tak, dia tak molek dengan suami kita. Jadi suami kita, kalau kita beri duit, dia nak 2 hari tak tegur dengan kita, nak marah ke kita. Jadi kita boleh beri dalam keadaan di belakang dia. Jadi kita baik senyap-senyap dah lah. Kerana suami kita tak suka kita beri ke abang, maka kita jangan kabur. Faham lagi Ropang? Begitu juga kalau kata nak keluar, nak pergi rumah kakak. Kakak kita ni memang mulut gitu sikit, mulut bawang. Jadi suami kita memang tak kenal lama. Jadi kalau suami kita kata, saya tak pergi. Haram kita keluar pergi rumah kakak. Tak boleh. Tetapi kakak yang kita tak berahi ni, kalau mari rumah kita nak jumpa dengan adik dia, kita tak boleh halang. Itu kaedah fiqh. Faham? Dia boleh layang, dia lakat air dan sebagainya. Itu kena faham. Bukan makna tak boleh pergi tu, tak boleh jumpa. Kita dah pergi rumah kakakmu, tapi kakakmu nak boleh mari sini. Itu hukumnya harus. Dan suami kata, tak boleh mari ni, aku dah benar. Haram. Kerana kita sudah sekat hubungan silaturahim isteri kita. Kena faham. Jadi yang sebaik-baiknya, jangan nebeng sangat kita berhukum dengan isteri kita. Jangan nebeng. Tak. Dia banyak jasa. Antara jasanya melahirkan anak kita. Betul tak? Bayang, kita tak ada buat tu. Cari piti ramai orang boleh cari. Nampak? Cari rezeki, beruk ada cari rezeki. Tapi melahirkan anak kita boleh tak? Apa kata kalau kita gila beranak? Tahun ni bini kita, anak kedua kita. Pecah yang ribut. Faham lagi? Nampak? Bahawa tanah kita. Tak? Kena faham baik. Jadi kalau dia salah tu, halal berhalal lah. Tak? Mulut dia tekan yang pakai dan sebagainya, mengamuk apa punya. Tak baik buat gitu. Seorang kata, tak baik. Seorang nak mengamuk kat kita. Banyak maaf pasal dia orang tak apa sihat. Soalan terakhir. 2 lagi. Kita banyak PT, tapi bayang saya nak belanja, asyik nak makan free je. Apakah hukumnya? Makan free saja. PT banyak bergaduh. Orang Terengganu panggil kupi. Arab panggil bakhil. Bahasa baku kedekut. Terengganu kupi. Kalau orang dulu bergaluh. Datang bergaluh ni. Hukumnya orang yang kedekut, orang ini kedekut ni sifat mazmumah, sifat yang dibenci, dicela syarak. Jauh daripada Allah. Dan manusia jauh daripada dia. Betul sungguh. Mana rahmat Allah tak ada dengan dia, keberkatan hidup tak ada, dan manusia dah suka kawan dia. Dalam hadis kata, al-bakhilu ba'idu min Allah. Orang bakhil jauh daripada Allah. Wa ba'idu minan nas, jauh daripada manusia. Wa ba'idu minal jannah, jauh daripada syurga. Wa qaribu ilan nar, tapi dekat dengan neraka. Faham lagi? Itu suenya orang kedekut. Kalau orang kedekut ngajar Quran, ngajar Quran kitab apa, jangan ngaji dengan dia. Suai. Baru dia dekat dengan neraka. Perangai bakhil ni bukan perangai orang Islam. Kalau ada dalam tubuh kita bakhil, buang siap-siap. Jangan jadi kedekut. Nak tengok orang kedekut ni, tengok dia minum air. Dia minum air. Sama-sama kawan dia, 2 orang. Dia bayar suku. Faham lagi? Bayar suku. 4 orang minum. Padahal roti canai je kedai depan tu, bukan kongkok. Kongkok lain nak atur ya 3 orang. Hotel contoh dia. Kedai mak depan tu je. Dah kalau 4 orang habis sebelah ya 4 orang. Oi, bayar suku. Ngarah lebih kat sinilah orang lain.
Bayar suku patutnya bayar sekali ya. Kira. Seorang dah, sekali semeja lah. Meja. Itu sedekah. Aki puan ingat. Badi bayar. Itu sedekah. Saya tak hati bayar. Ini kemarin bayar dah kan? Kemarin kita bayar. Ini kita bayar pula. Itu orang panggil, orang jenis suka main MLM. Saham cepat kaya. Skin cepat kaya. Betul tak? Ni cepat kaya. Bayar mau. Dah akan masak. Dalil kita amal dah. Apa ni dah masak? Betul tak? Kalau boleh, sekedar. Kalau Terengganu kita berani sekedar. Bukan orang makan benda steak. Kedai kapung. Ciwak ni, minum pagi. Bawa kira apa? Dah sekedar. Dah situ kamak ini, onde-onde ni lepak tikar tu, tai itik. Berapa sen Biasa sekedar 37 ya. Paling banyak sekedar kalau bayar 200 ya. Tu paling tinggi. Sekedar. Tiada rawi 2000 bayar sekedar. Sedekah. Dah mau bahang tanah jilat cok dah dia dah. Betul tak? Sini boleh. Dah tidak dia apa dah lah yang buat dah. Itulah harta kita. Ma akal tum pakai apnai tu. Apa yang kamu makan itu jadi tai. Wa ma labis tum, apa yang kamu pakai pakat belai tum jadi kain buruk lagi. Tapi ma sadaqtum hak musydaqah pakat abqai tu. Hak tu kekal. Dekah. Jangan kedekut. Jenis kedekut yang paling teruk dia jenis dia tak bayar ke orang. Dia tak bayar sama-sama. Kalau pergi kedai tang bagi orang mari kira dia buat main telefon. Bayarlah. Buat kejut. Gok itu rembah kaki tapuk kaki tahu ke. Salah, ramai kita. Asal kira dia buat main telefon. Ada. Baik. Waalaikumsalam. Bayar ni. Bayar. Hari-hari gitu. Ada pesing gitu. Hak teruk lagi dia kedekut dah. Hak orang lain itu pang kedekut. Ni jahat hari ni. Dia temu bayam dia hari-hari ke dia. Apa dah? Padahal bukan biti dia tumpah sayang. Tak. Tak ada sini tau. Kalau ada enjar. Cocok bak kerah bola cermin. Dah. Jangan rugi kita laki puan kalau kita tak sedekah macam ni. Kita pergi beli ikan, kita beli ikan air, kita beli ikan teri, ikan bawah, ikan ebek, ikan gerong. Tengok orang ada susah beli ikan air selayang. Hak macik tu saya bayar. Betul tak? 13 ayat sekilo. Kita bayar. Esok belum tentu. Nak balik bang tanah kita duduklah kotak. Hari ni kita bayar. Biar dia beli ikan kotak pun kita bayar. Esok dah ikan dah kita duduklah kotak. Tak? Dekah mau. Berhenti tapi like ni ada budak jual. Tu jual benda. Asam boy benda. Asam boy. Dah perlu beli. Dia bukan cermin mari tau. Automatik. Ke cermin mari. Tak? Ni 5 riyal. Pasal gaji kita 5,000. 5 riyal. Benda ni. Tak. Minai lagi. Faham tak lagi? Itu sedekah. Mana tahu dengan hak 5 riyal tu Allah ampunkan dosa kita dulu. Hak banyak. Dia tahu. Amal lah ni. Ada duduk ngatik kedekut nak mampu. Sebeh penuh tekuk ni. Datang bayar sekor minum air. Tengok pada luruk janggut ni duduk nyanda sejik. Bayar sekor. Bayar kata tapi sudu dekat dengan Allah Taala. Faham? Yang tak kira apa pasal Ustaz suka sangat kata kepada orang perempuan? Tengok. Soalan terakhir. Apa pasal Ustaz suka sangat kata ke orang perempuan? Dia sebenarnya laki kena, puan kena belaka. Dia tazkirah. Wa zakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Beri peringatan kerana tazkir peringatan itu pasti memberi bekas pada jiwa-jiwa orang yang beriman. Laki puan sama saja. Innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitat. Apa habis ayat? Laki puan sama saja. Faham lagi? Cuma pada malam Isra' Mi'raj ittala'tu lailata usriya bi ra'aitu final idzan aksaru ahliha an-nisa' aw kama qala.
Pada malam aku dibawa Isra' ke atas langit, Allah bawa aku tunjuk macam-macam, antaranya Allah tunjuk neraka. Maka bila aku tengok pada neraka, izan tiba-tiba ramai majoriti perempuan. Faham? Jadi kita kata lebih. Nampak tak? Gitu. Dan kalau orang yang cerdik, dia tidak pembaris, dia kena faham mana gurauan, yang mana benda betul. Faham? Dia gitu. Pembaris ramai lebih. Nampak tak kayu ro? Bentur sungguh. Dia seterik pada kayu ro lagi. Dalam Facebook, kalau saya jumpa orang naik kereta, dan saya duduk belakang, ada gambar kita di bodi cermin atau di lori. Saya ambil gambar, kepak. Faham? Kalau kita jumpa di Sungai Tong, lori tu, kita tulis dalam Facebook, jalan-jalan di Sungai Tong. Ustaz ada lori. Bodoh. Tu panggil pembaris. Tu ramai penghuni netizen namanya. Ustaz, pakai alpak pula. Padahal gambar orang. Kamu muka kita di alpak. Maknanya bodoh. Macam mana kita nak jaga negara kita kalau bodoh gitu? Betul tak? Macam mana kita nak reka jet dan sebagainya? Tahap mentaliti, cara berfikir kita sangat rendah. Dah nak pitah. Jadi bukan kita marah. Kata perempuan. Pernah seorang perempuan maki atau wakil mari jumpa kita. Dia kata kenapa ni saya pihak ni untuk perempuan tanyalah apa kata perempuan. Kata memang bab Nabi pun beri pesanan lebih. Dekat nak wafat, Nabi beri pesanan jaga sungguh-sungguh tentang orang perempuan ini. Faham? Sebab mereka ini ada satu benda yang orang lelaki-lelaki tak mampu, iaitu kekuatan mulut dia. Jadi kita kena jaga molek-molek. Sebab kalau kita tegak, lawang. Kita ni, dia lawang. Lepas tu kena jaga, kena kata lebih dia. Tengok kalau lelaki dia kata dah baik, awak kata ke jirang-jirang ngepak gitu. Awak sangat dah baik. Orang lelaki kalau kita kata gitu, dia tak marah. Betul tak? Tapi kalau bini kita, awak sangat dah baik. Awak kalau saya nasihat, awak kata gitu pula. Bukan saya kata saya seorang baik. Tapi kalau kita bercakap, kita janganlah memburuk-burukkan jirang. Dah kalau saya buruk, nikah dengan saya. Bahang kau tu. Dah ada bahang kita. Betul tak? Nak nikah saya sangat, nikah kau lain. Pening pada kita. Betul tak? Tu pasal tu Nabi suruh pesan. Kena kata semua ni baru dia beringat macam budak-budak dia. Dalam kita suami pun malah kita nak pergi lebih-lebih dia pun kau tekan mu. Dia tak apa lah. Saya bukan benda, saya tu apa ni nasihat sebagai suami. Nasihat saya salah tak mau. Tak ada dah betul. Daripada dulu saya salah. Bahang betul pula. Laki kata dah lah kalau minum air malah layang mu. Kalah tu sembah, kalah tu. Berapa. Apa? Ada kok gitu. Nak buat ni, betul tak? Mu aja kena gitu. Apa tu kita pesan dia. Dia dah akan dia pergi cocok mu. Setan kata lawan mu. Apa cocok. Apa gitu. Jadi kita pesan bukan kita nak bagi ke orang puang, tak? Tapi kalau apa yang dia faham, dia bolok mu. Benda tu memberi kesan. Benda yang baik. Wallahu a'lam. Terima kasih pada pihak museum, pihak UPDI, pihak apa benda ni. Benda Yadim yang bekerjasama untuk kolaborasi untuk perkara seperti ini. Mudah-mudahan kita beri kesempatan sokma oleh Allah Ta'ala untuk berada dalam majlis yang baik. Mudah-mudahan kita diberkati, dirahmati. Allah manfa'na bima 'allamtana, alimna bima yanfa'una, rabbana zidna ilma, rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.